Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, نفعنا الله به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين. Bismillah. واختلف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من كل سورة، فعند مالك أنها ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة، وعند عبد الله المبارك أنها آية من كل سورة، وعند الشافعي أنها آية من الفاتحة، وتردد في غيرها. وتردد في غيرها ولم يختلفوا فيها في النمل في عدها من القرآن. Jadi wakhtalafa dan berselisih, wakhtulifa fil basmalati, dan diikhtilafkan, diperselisihkan, fil basmalati, pada basmalah. Wakhtulifa, bukan wakhtalafa. Wakhtulifa fil basmalati hal hiya ayatun minal fatihati, dan diikhtilafkan pada basmalah itu, adakah ia satu ayat daripada Fatihah, au min kulli suratin, atau satu ayat daripada tiap-tiap surah. Fa'inda Malikin, maka di sisi Imam Malik,
annaha laisat ayatan minal fatihati, bahawasanya basmalah itu bukanlah ia satu ayat daripada Fatihah. Wala min kulli suratin, dan bukan satu ayat daripada tiap-tiap surah. Berarti dia lain. Bukannya sebahagian daripada suratul Fatihah, bukan juga daripada surah-surah yang lain. Wa inda Abdillahil Mubaraki, dan di sisi Abdullah bin Al-Mubarak pula, annaha ayatun min kulli suratin, wa inda Syafi'i, dan di sisi Abdullah bin Al-Mubarak pula, bahwasanya basmalah itu satu ayat daripada tiap-tiap surah. Wa inda Syafi'i, dan di sisi Imam Asy-Syafi'i, annaha ayatun minal Fatihati, bahwasanya di sisi Imam Asy-Syafi'i bahwasanya basmalah itu satu ayat daripada Fatihah. Wa taraddada fi ghairiha, dan taraddud ia pada yang lainnya, lain daripada Fatihah. Walam yakhtalifu fiha fin namli fi addiha minal Qur'ani, dan tidak berikhtilaf mereka para ulama padanya pada basmalah fin namli di dalam suratul Naml, fi addiha minal Qur'ani, pada membilangnya sebahagian daripada Al-Quran. Wa min khawasiha idza talaha, dan setengah daripada selesai pasal basmalah tadi. Berarti basmalah ni ada ikhtilaf di kalangan ulama. Berarti ada ulama yang mengatakan bahawa basmalah itu bukannya sebahagian daripada suratul Fatihah, dan bukan juga sebahagian daripada surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Tetapi ada ulama pula yang mengatakan bahawa basmalah itu adalah salah satu daripada ayat suratul Fatihah, dan juga begitu juga surah-surah yang lain. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan dalam suratul bahawa basmalah itu adalah salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Sedangkan dalam surah-surah yang lain itu bukanlah, melainkan suratul Naml memang para ulama tidak berikhtilaf, tidak berselisih bahawa mengatakan basmalah di dalam suratul Naml itu, dalam suratul Naml, iaitu basmalah yang ada dalam suratul Naml itu adalah sebahagian daripada Al-Quran. Selesai. Wa min khawasiha, dan setengah daripada keistimewaannya suratul basmalah itu, idza talaha, apabila membaca akan dia syakhsun, oleh seseorang. Apabila ada seseorang yang membacakan Fatihah, membacakan basmalah, idza talaha syakhsun 'indan naumi, apabila membaca akan dia basmalah itu oleh seorang. Ketika sedang tidur. Basmalah ni kelebihan dia, ihda wa ishrina marratan, 21 kali. Sebelum dia tidur dia baca basmalah 21 kali. Amina
tilkal lailati. Amina tilkal lailah minasyaitani. Aman ia pada malam itu daripada syaitan. Wa amina baituhu minas sariqah. Dan aman rumahnya daripada kecurian. Wa amina min mautil fujaati. Dan aman ia daripada mati mengejut. Wa amina min mautil fujaati. Wa amina min mautil fujaati. Dan aman ia daripada mati mengejut. Wa ghairi dzalika. Dan lain daripada demikian itu minal balaya. Daripada segala bala bencana. Berarti barang siapa di antara keistimewaan, kelebihan membaca basmalah ini ialah apabila seseorang ketika dia mau tidur, dia membacanya basmalah itu sebanyak 21 kali sebelum dia tidur. Jadi kalau dia baca 21 kali sebelum tidur, maka amanlah dia malam itu daripada gangguan syaitan. Aman juga rumahnya daripada kecurian, dan aman dirinya, selamat diri dia daripada mati mengejut. Afadahu Ahmadus Sawi. Jadi ini adalah daripada Ahmad As-Sawi. Alhamdu, ini terus alhamdu ay as-sana'u bil kalami ala al-jamil al-ikhtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Alhamdu, apa yang dimaksudkan dengan alhamdu? Ay as-sana'u bil kalami, memuji dengan percakapan, bil kalam. Berarti dari segi lughah, maksud alhamdu ialah memuji dengan ucapan, dengan percakapan. Alal jamil ikhtiyari, atas keelokan yang bangsa ikhtiar, iaitu perbuatanlah, bukannya macam keelokan yang memang yang bukan ikhtiari, seperti wajah yang cantik. Wajah yang cantik itu bukannya bangsa ikhtiar. Tapi yang bangsa ikhtiar ini macam perbuatan seseorang, dia memberi duit kepada kita ataupun berlaku baik kepada kita, maka itu adalah keelokan yang bangsa ikhtiar. Ma'a jihatit tabjili wa ta'zimi, beserta pihak membesarkan dan mengagungkan. Berarti kita memuji itu adalah untuk membesarkan dan mengagungkan orang yang memberi nikmat kepada kita. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin, sama ada adalah ia sana'ul bil kalam itu fi muqabalati ni'matin, pada muqabalah, pertukaran bagi nikmat. Berarti orang tu bagi kita sesuatu yang baik, berlaku baik kepada kita, dengan contohnya dengan memberi kita duit, maka kita puji dia sebagai macam balasan kepada perbuatan baik dia kepada kita. Pertukaranlah muqabalatu fi muqabalati ni'matin amla, ataupun tidak, bukannya muqabalah bagi nikmat. Berarti maksudnya seperti orang yang
kita puji orang yang berlaku baik kepada orang lain. Orang lain bukannya kepada kita. Kita orang lain yang diberi nikmat, yang diberikan sesuatu kepada dia oleh seseorang, kita puji. Kita yang tidak dapat ni puji pula kepada orang yang memberi itu. Jadi sama ada orang yang kita puji itu berlaku baik kepada diri kita sendiri ataupun berlaku baik kepada orang, kita mengatakan yang baik dengan perkataan kita kepada dia, itu adalah alhamdu ataupun as-sana'u bil kalam. Jadi mustahiqqun lillahi. Ataupun mustahaqqun, mustahaqqun lillahi, yang berhak bagi Allah. Segala puji yang berhak bagi Allah. Wa hadza huwal hamdul lughawiyyu, dan ini yang ta'rif yang diberikan tadi merupakan ta'rif dari segi lughah. Wa hadza huwal hamdul lughawiyyu, dan ini ta'rif yang diberikan tadi, as-sana'u bil kalami 'alal jamil ikhtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'zimi wa sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la, itu merupakan alhamdu dari segi lughawi, dari segi bahasa. Alladzi tulibatil buda'atu bihi, yang dituntut memulakan dengannya. Jadi menurut Syekh Nawawi, yang dituntut kita memulakan dengan dia pada pekerjaan-pekerjaan kita yang ada nilainya pada syarak. Sebab ada dalam satu hadis Nabi mengatakan bahawa kullu amrin zibalin la yubda'u bi alhamdulillah. Kalau sebelum ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada juga dalam satu hadis yang lain yang Nabi mengatakan bahawa dengan alhamdulillah, tiap-tiap pekerjaan yang ada nilainya pada syarak, jika tidak dimulakan dengan alhamdulillah, fahuwa aqta'u. Nanti kita tengok hadis dia. Berarti ada dalam hadis yang lain Nabi mengatakan pekerjaan yang ada nilainya pada syarak ni hendaklah dimulakan dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah alhamdu al-lughawi. Itu yang dikehendaki, yang dituntut untuk kita memulakan dengan dia. Wa ammal hamdul istilahiyyu fala tutlabul buda'atu bihi, dan adapun alhamdu yang dibangsakan kepada istilah, iaitu dari segi istilah, fala tutlabul buda'atu bihi, maka tiada dituntut memulakan dengannya. Macam mana tu? Kenapa? Sebab maksud alhamdu dari segi istilah ni berbeza. Wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi. Dan berarti ta'rif alhamdu dari segi istilah ni ialah perbuatan, fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi, iaitu satu perbuatan yang menunjuk atas membesarkan orang yang memberi nikmat. Min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi, sawa'un kana dzalika qawlan bil lisani aw i'tiqadan bil janani aw 'amalan bil arkani allati hiyal a'dha'u. Jadi yang dikatakan alhamdu dari segi istilah itu ialah perbuatan. Bila kita sebut perbuatan, tidak semestinya dengan kalam. Apa sahaja tingkah laku perbuatan kita yang menunjukkan atas membesarkan orang yang memberi nikmat, tidak semestinya dengan kalam, dengan ucapan. Kalau alhamdu dari segi lughawi tadi, dia hanya khusus tertentu kepada puji dengan percakapan, dengan ucapan. Sedangkan alhamdu dari segi istilah dia lebih luas lagi.
tidak semestinya dengan ucapan sahaja, bahkan apa sahaja tingkah laku perbuatan kita yang menunjukkan kepada membesarkan orang yang memberi nikmat kepada kita, itu dikatakan puji juga. Alhamdulillah. Daripada min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi, daripada sekira-kira keadaannya memberi nikmat atas orang yang memuji. Kita dapat nikmat, contohnya Zaid, ataupun kita kata datuk lah, datuk mana-mana bagi kita duit, dia bagi kita duit, itu dikatakan mun'im. Orang yang memberi kita duit itu dipanggil sebagai mun'im. Maka dia beri duit kepada kita, kita pun kata alhamdulillah. Baik sungguh datuk ni bagi duit dekat saya. Jadi itu kata pujian dengan kalam. Jadi kalau dengan apa saja perbuatan ni yang menunjukkan atas membesarkan seorang yang memberi nikmat tu, pun dikira dengan membesarkan, walaupun kita tidak ucap, tapi dengan tingkah laku kita, nampak daripada tingkah laku kita tu kita membesarkan orang yang memberi nikmat tadi, walaupun kita tidak ungkapkan dengan kata-kata. Jadi itu pun dikira memuji juga. Au ghairihi, ataupun lain daripada orang yang memuji. Sawa'un kana dzalika qaulan bil lisani, sama adalah ia perbuatan itu, demikian itu, perbuatan yang menunjuk atas membesar orang yang memberi nikmat itu, qaulan bil lisani adalah percakapan dengan lisan, au i'tiqadan bil janani, ataupun dengan i'tiqad hati kita. Dalam hati saja kita membesarkan dia, kita tidak luahkan dengan kata-kata. Jadi sebenarnya benda ni tidak semestinya semua kita kena ucap, kita kena luahkan dengan percakapan. Ada benda yang memadai kita tunjukkan dengan tingkah laku. Dengan tingkah laku perbuatan juga menunjukkan bahawa kita membesarkan seseorang. Tidak semestinya dengan ucapan, tidak semestinya dengan perkataan. Tetapi dengan hati kita pun, dengan cara kita pun nampak kita memuji seseorang itu ataupun membesarkan seseorang itu. Itu kita kena faham. Au amalan bil arkani, ataupun dengan perbuatan dengan anggota badan kita. Nampak dari pada segi tingkah laku, pergerakan, perbuatan tubuh badan kita tu menunjukkan bahawa kita rasa hormat, kita membesarkan orang yang memberi nikmat kepada kita. Jadi tidak semestinya memuji ini kalau dari segi istilahnya mesti dengan percakapan. Berarti alhamdulillah dari segi istilah boleh saja dengan percakapan, ataupun dengan perasaan hati, ataupun dengan tingkah laku perbuatan anggota badan kita. Au amalan bil arkani allati hiyal a'dha'u, ataupun perbuatan dengan anggota badan allati hiyal a'dha'u, yang ia merupakan anggota badan. Jadi arkan yang dimaksudkan di sini adalah al-a'dha', anggota badan, anggota. Jadi kesimpulan dia di sini, alhamdulillah yang dituntut ke atas kita untuk memulakannya pada segala pekerjaan yang ada nilainya pada syarak, ialah alhamdulillah yang dimaksudkan dari segi lughah, iaitu as-sana'u bil kalam, memuji dengan ucapan, percakapan, pertuturan. Bukannya alhamdulillah yang ditaarifkan dari segi istilah syarak, bukan. Baik.
Rabbi ay muslihi, muslihil alamina, iaitu yang memperelokkan, yang memperindahkan alam ini, yang Rabbi yang mentadbir, yang mendidik segalian alam. Baik. Lamma iftataha, tatkala memulakan oleh tuan musannif bil basmalati, dengan basmalah, iftitahan haqiqiyan, akan sebagai permulaan yang hakiki. Iftataha bil hamdalati iftitahan idhafiyan jam'an baina hadithail basmalati wal hamdalati. Tatkala memulakan oleh musannif dengan basmalah akan sebagai pembukaan yang hakiki. Jadi maksud dia sini, dia memulakan basmalah, penulisan dia itu dengan basmalah, itu disebut sebagai kalau dari segi bahasa ni, dia sebagai ibtida yang hakiki. Sebab kalau kita lihat, pertama dia kata basmalah itu sebagai permulaan juga, hamdalah itu sebagai permulaan juga. Berarti yang apa yang kita dapat simpulkan di situ, ada dua kali permulaan. Satu permulaan dengan basmalah, kedua permulaan dengan hamdalah. Jadi yang mana satu, kalau kita buat bandingan di antara hamdalah dengan basmalah itu, yang mana satu permulaan yang betul-betul permulaan. Jadi dia kata basmalah itu adalah iftitahan haqiqiyan, iftitah yang hakiki, ataupun boleh juga kita sebut ibtida yang hakiki, permulaan yang hakiki, yang maksudnya ialah permulaan yang tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Berarti dialah permulaan yang hakiki, basmalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dia tidak didahului oleh yang lain. Dialah yang pertama sekali, yang awal sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha bil hamdalati iftitahan idhafiyan. Maka memulakan ia musannif dengan hamdalah iftitahan idhafiyan, akan sebagai iftitah yang idhafi. Berarti hamdalah itu juga sebagai permulaan, tetapi bukan permulaan yang hakiki, tetapi permulaan yang idhafi. Iftitah yang idhafi, ataupun boleh juga kita sebut sebagai ibtida yang idhafi. Maksudnya dia permulaan, dia tetap juga dikira sebagai permulaan meskipun didahului oleh yang lain, iaitu basmalah. Jadi walaupun hamdalah itu didahului oleh basmalah, tetapi alhamdulillah itu sendiri pun dikira sebagai iftitah juga, ataupun ibtida, tetapi bukan ibtida, bukan iftitah yang hakiki, tetapi ibtida ataupun iftitah yang idhafi. Baik. Jam'an baina hadithail basmalati wal hamdalati, kerana menghimpun di antara dua hadis basmalah dan hamdalah. Berarti dalam satu hadis Nabi kata kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Kullu amrin dhibalin ya la yubda'u fihi. Fihi la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Dalam satu hadis yang lain pula Nabi kata kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillahi fahuwa aqta'u. Berarti ada dua hadis. Satu Nabi sebut tentang bismillah, satu lagi Nabi sebut pasal alhamdulillah. Jadi untuk mendapatkan kelebihan daripada kedua-dua hadis tadi,
sebagaimana yang disebutkan dalam dua-dua hadis tadi. Jadi tuan musannif sebut sekali dua-dua, sebut basmalah juga, sebut hamdalah juga. Berarti tuntutan yang ada dalam kedua-dua hadis tadi dapat dipenuhi, dapat ditunaikan, dan kelebihannya pun dapat juga. Kelebihan yang ada Nabi sebut tadi pada basmalah dan juga kelebihan yang Nabi sebut pada hamdalah. Jadi dua-dua dapat. Orang kata beramal jangan rugi. Wa qtidaan bil kitabi aidan, dan beramal waqtidaan bil kitabi aidan, dan meneladani, mengikuti dengan kitab Al-Quran juga. Wa amalan bi hadis Ibnu Majah, dan beramal dengan hadis riwayat Ibnu Majah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillahi fahuwa ajzamu, wa fi riwayatin fahuwa aqta'u, wa fi riwayatin fahuwa abtaru. Dan ini makna tiap-tiap satu ni kita sudah sebutkan dalam pengajian yang sebelum ni. Wal ma'na ala kullin maqtu'ul barakati wa naqisuha wa qaliluha. Dan makna atas yang tiap-tiap satu tadi, aqta'u, abtaru, ajzamu tu semua maksud dia maqtu'ul barakah, terpotong barakah, wa naqisuha, dan kurangnya barakah, wa qaliluha, dan sedikitnya barakah. Itu maksud dia. Qala an-Nawawi, berarti Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisina wa qira'ati at-talibina baina yadayil muallimina sawa'un qara'a hadithan aw fiqhan aw ghairihima, wa ahsanul ibarati fi dhalika alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunatkan mengucapkan alhamdu itu pada memulakan kitab-kitab yang ditulis, yang disusun. Dan begitu juga pada memulakan pengajian bagi orang-orang yang mengajar, dan membaca kitab-kitab bagi para penuntut di hadapan orang yang mengajar. Sama ada yang dibaca itu sawaun qara'a hadithan, sama ada dia membaca hadis, au fiqhan, ataupun membaca kitab fikih, au ghairihima, atau lain daripada keduanya. Disunatkan membaca basmalah alhamdulillah. Disunatkan membaca alhamdulillah menurut Imam Nawawi. Wa ahsanul ibarati fi dzalika, dan sebaik-baik, yang paling bagus ibarat pada demikian itu, iaitu pada ucapan alhamdulillah itu ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah menurut Imam Nawawi ucapan yang paling bagus sekali pada mengucapkan alhamdulillah, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'du syafi'iyyati, dan berkata oleh sebahagian daripada ulama-ulama Syafi'iyah, afdalul mahamidi an yaqula alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kata setengah daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i ini, ucapan yang paling bagus sekali ialah ucapan alhamdulillah. Yang paling bagus ini ialah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kata sebahagian daripada ulama Syafi'i. Wa qila, dan kata qil, afdalul mahamidi an yuqala alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha walam a'lam. Setengah lagi ada pendapat yang mengatakan ucapan
sirah alhamdu yang paling bagus, sirah pujian yang paling bagus ni ialah mengucapkan yang demikian tadi. Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Itu setengah. Itu ada lagi pendapat yang lain. Zada ba'duhum, menambah oleh sebahagian mereka, sebahagian daripada para ulama itu, lagi mereka menambahkan adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Berarti ada tambahan lagi. Berarti jadi panjang sikit. Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Setengah dia tambah lagi panjang sikit. Wa fi khabar Ibn Majah an Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Tu di dalam khabar riwayat Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila dia melihat sesuatu yang dia sukai, idza ra'a ma yuhibbu, apabila melihat ia akan barang yang ia sukai, qala, berkata ia, ya Nabi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila Nabi melihat barang yang dia tidak suka, yang dia benci, qala, berkata ia, ya Nabi, alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nari. Itu kata Nabi apabila dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai. Wabihi la bi ghairihi, wabihi, dan dengannya. Maksudnya itu ialah la bi ghairihi, tidak dengan yang lain, iaitu tidak yang lain daripada Allah. Dengannya, dengan Allah semata-mata. Nasta'inu, kami meminta tolong. Aina tulubul ma'unata, kami menuntut pertolongan. Fataqdimul jari wal majruri, maka mendahulukan jar dan majrur. Mana jar dan majrur yang didahulukan? Wabihi, bihi tadi itu adalah jar dan majrur, didahulukan. Jadi bila didahulukan jar dan majrur itu fataqdimul jari wal majruri li ifadatil ikhtisas, kerana memberi faedah ikhtisas. Maksudnya khusus, hanya kepada Allah Ta'ala saja kami memohon pertolongan. Begitulah maksud dia. Ala umurid dunya wad dini, atas segala pekerjaan dunia dan agama. Yutlaqud dinu lughatan ala ma'anin katsiratin, digunakan perkataan ad-din dari segi lughah itu atas beberapa makna yang banyak. Berarti dari segi lughah, din itu mempunyai makna yang banyak. Kalau dalam bahasa kita ni agama lah, tapi dalam bahasa Arab ni dari segi lughah, din ini mempunyai beberapa makna yang banyak. Minha at-ta'atu, setengah daripada makna yang banyak tadi itu ialah at-ta'ah, wal ibadatu, dan ibadah, wal jaza'u, dan jaza, pembalasan, wal hisabu, dan perhitungan, wa syar'an, dan dari segi syarak pula, maksud din itu adalah wa syar'an ala ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkami wa summiya dinan li annana nadinu lahu ay na'taqidu wa nanqadu. Maksud dari segi syarak, wa syar'an, dan dari segi syarak ala ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkami. Itu maksud dia dari segi syarak. Jadi agama itu digunakan dari segi syarak, pada syarak atas barang yang mensyariatkan akan dia oleh Allah Ta'ala,
atas lidah nabinya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada segala hukum. Wa summiya dinan, dan dinamakan akan dia agama, di annana nadinu lahu, kerana kita berugama, mempercayai baginya, ai na'taqidu wa nanqadu, kita beriktikad dan mentaatinya. Yang kata agama tu kita percaya dan kita taat, kita patuh, ikut. Itu kata agama. Wa yusamma aidan millatan, dan dinamakan akan dia juga millah. Millah boleh sebut din, boleh sebut millah. Min haitsu innal malaka yumiluhu ay yulqihi ala rasuli wa huwa yumiluhu alaina. Apa dia? Millah tu ialah daripada sekira-kira bahawa malaikat menyampaikan kepada ke atas Rasul, dan dia pula menyampaikannya pula ke atas kita. Wa yusamma aidan syar'an, dan dinamakan juga dia agama itu sebagai syarak, wa syari'atan, dan syariah. Min haitsu innallaha syara'ahu lana ay bayyanahu lana ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sekira-kira bahawa Allah Ta'ala mensyariatkan dia bagi kita, iaitu bayyanahu lana, menerangkan akan dia bagi kita, ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam, atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk agama. Jadi saya rasa setakat itu saja dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.